Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita ni pada hari ini ialah pelajaran Salah darjah 4. Pelajaran fiqih bahagian Salah darjah 4. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah pelajaran kita ni pada hari ini ialah tentang tajuk aurat di luar sembahyang. 1. Aurat di luar sembahyang maksudnya anggota badan yang wajib ditutup dan haram ke atas orang lain melihatnya. Jadi apabila kita ni di luar sembahyang, maka anggota kita ni, anggota badan yang wajib kita ni tutup dan haram kita ni lihatkan kepada orang lain. 2. Aurat di luar sembahyang iaitu 1. Aurat bagi lelaki ialah dari pusat hingga lutut iaitu sesamanya lelaki dan perempuan mahramnya. Manakala auratnya pada perempuan bukan mahramnya ialah seluruh badan. Jadi ingati di sini aurat bagi lelaki ialah dari pusat hingga lutut iaitu sesamanya lelaki dan perempuan mahramnya. Perempuan mahramnya, mahram maksudnya yang Indah dapat lelaki itu kahwini. Contoh adiknya, adik perempuannya, kakak perempuannya. Okey. Dan sebagainya, mamanya. Okey, kemudian manakala auratnya pada perempuan bukan mahramnya, iaitu Indah dapat yang dapat kahwin, maka seluruh badan adalah auratnya. Jadi contohnya kawan kita ni dengan antara kita ni lah tu kawan dengan kawan, maka lelaki itu wajib menutup seluruh badannya. 2. Aurat bagi perempuan ialah antara pusat dan lutut iaitu kepada lelaki mahramnya. Contohnya abangnya, bapanya, datuknya, kan, dan sesama perempuan Islam. Okay, dengan kawan-kawannya, macam best friendnya dan sebagainya. Tapi mesti orang itu beragama Islam. Manakala auratnya kepada perempuan kafir, bukan Islam, ialah selain daripada yang zahir ketika ia bekerja. Contohnya muka, dua tapak tangan, okay? Dan auratnya kepada lelaki yang bukan mahramnya ialah seluruh badannya. Okay, jika tidak faham boleh bertanya. Kemudian, ini adalah tajuk baru, mengetahui rukun-rukun sembahyang. 1. Maksudnya ialah hendaklah seseorang itu mengetahui dan tahu membezakan fardu dan sunat serta mengetahui kaifiat sembahyang. Kaifiat sembahyang. Kaifiat ialah cara sembahyang. Jadi di sini mengetahui rukun-rukun sembahyang artinya kita ni mesti tahu apa yang perlu kita ni buat ketika kita ni bersembahyang. Okey. Macam contohnya berdiri betul, niat, takbiratul ihram, rukuk, sujud, i'tidal dan sebagainya. Itulah tu mesti kita ni tahu berapa kita ni punya rakaat. Contohnya kita ni sembahyang fardu zuhur berapa rakaat, subuh berapa rakaat dan sebagainya. Niat pun kita ni mesti tahu. Okey, 2. Orang yang bersembahyang tanpa mengetahui rukun-rukun sembahyang iaitu dengan cara mengikut sahaja, maka sembahyangnya tidak sah. Jadi apabila kita ni tidak tahu dan kita ni ikut saja perbuatan sembahyang orang lain, contohnya kita ni ikut imam. Imam berdiri betul tapi kita ni dah tahu imam itu rupanya sembahyang sunat. Maka dan kita ni dah tahu kita ni pun melakukan sembahyang yang wajib terpulang. Jadi lainkan di sana, maka sembahyang kita ni serta merta tidak sah dan tidak diterima oleh Allah. Okey. Jadi sebagai contoh yang nombor 2 ni, jadi kita ni dah tahu rukun-rukun sembahyang, kita ni dah tahu berdiri betul macam mana. Berdiri kah? Macam contoh sembahyang jenazah lah tu nada sujud
nada sujud. Sembahyang jenazah nada sujud dan sebagainya. Cuma berdiri sahaja, tapi kita ni ada melakukan sujud, maka bukanlah kita ni tu sembahyang jenazah. Okay? Mesti kita ni, wajib kita ni tahu apa rukun sembahyang kita ni. Okay, dan cara sembahyang kita ni. Berapa rakaat kita ni, niat apa, bacanya apa, bacaan-bacaannya apa dan sebagainya. Kemudian yang nombor 9, tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Jadi, keterangannya, orang yang bersembahyang ditegah melakukan perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Jika ia melakukan salah satu daripada perkara-perkara tersebut, maka sembahyangnya tidak sah. Apa contohnya melakukan perkara-perkara yang membatalkan sembahyang? InsyaAllah akan kita ni pelajari nanti. Jadi antara contoh yang cikgu dapat berikan ialah bergerak lebih daripada 3 kali. Sewaktu kita ni sembahyang, macam contohnya bergaru-garu. Lebih daripada 3 kali sudah bergaru, sikit bergaru, goyang ke kiri lagi. Maka itu boleh membatalkan sembahyang kita ni. Okay. Jadi di sini kita ni jumpa dengan sembahyang dan waktu sembahyang. Sembahyang fardu 5 waktu itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah seperti berikut. Jadi kita ni lihat nombor 1 dulu di tengah hari. Okey. Zuhur bermula dari tergelincir matahari daripada tengah-tengah langit hingga bayang-bayang sesuatu benda sama panjang dengannya. Nombor 2, lihat nombor 2 di sana. Okey, asar bermula dari sesuatu benda itu lebih panjang daripadanya hingga terbenam matahari. 3, maghrib bermula dari terbenam matahari hingga terhilang cahaya merah, iaitu di kaki langit. 4, isya bermula dari sempurna hilangnya cahaya merah di kaki langit hingga terbit fajar sadiq. Jadi nombor 5 ialah subuh. Bermula dari naik fajar sadiq hingga terbit matahari. Jadi apa yang cikgu mahu kamu lakukan selepas video ni selesai, cikgu mahu kamu buat mind map. Kemudian cikgu mahu kamu membuat video berserta dengan penerangan kamu membaca. Contohnya 1, Zuhur bermula dari tergelincir matahari dari tengah-tengah langit hingga bayang-bayang sesuatu benda sama panjang dengannya. Cikgu mahu kamu buat video dan juga buatlah mind map untuk cikgu semak di sana. Okay? Dan cikgu akan berikan markah. Okey, jadi sini 1, sembahyang tidak wajib dikerjakan dengan segera apabila masuk waktunya, bahkan harus ia dilambatkan. Tapi jangan kita ni lambatkan sampai lambat benar-benar. Okey. 2, sembahyang menjadi wajib disegerakan apabila waktunya hanya cukup untuk mengerjakan sembahyang. 3, sebaik-baik sembahyang hendaklah dikerjakan apabila masuk waktunya, awal waktunya. Jadi macam nombor 1 tadi, tidak wajib dilakukan dengan segera apabila masuk waktunya, tapi bahkan perlu kita ni lambatkan. Tapi yang nombor 3 ni, sebaik-baiknya sembahyang hendaklah dikerjakan apabila masuk waktunya, itu awal waktunya. Jangan kita ni bersembahyang akhir waktunya. Kemudian yang keempat, sembahyang adaan tunai ialah sembahyang yang dilakukan di dalam waktunya. Manakala qadaan ialah sembahyang yang dilakukan setelah luput waktunya. Jadi yang nombor 4 ini mungkin ada di antara kamu yang tidak tahu. Sebagai contoh, kita ni limpas sudah waktu Zuhur. Jadi kita ni limpas waktu Zuhur, jadi kita ni qada saja. Bukannya kita ni tinggalkan sampai bila-bila dan sembahyang. Jadi kita ni qada. Qada artinya kita ni sembahyang luar waktu Zuhur tu. Okay? Sebab kita ni sudah terlimpas waktu Zuhur. Okay? Jadi kita ni ganti sembahyang kita ni tu dengan membaca niat usalli fardal zuhri arba'a raka'atin
qada'an lillahi ta'ala. Bukannya adaan, tapi qada'an lillahi ta'ala, iaitu qada'. Melayunya qada'. Okay, insya-Allah. Itu sahaja pelajaran kita ni pada hari ini. Jangan lupa cikgu minta mind map dan juga video sebab cikgu akan berikan markah yang mana satu, jika mind map yang kamu buat itu betul dan cantik, kreatif dan sebagainya, maka cikgu akan berikan 10 markah untuk mind map. Dan jika video yang kamu bacakan atau video yang kamu rakam diri kamu sendiri dengan terbaik, okay, maka cikgu akan berikan 20 markah untuk video sahaja. Jadi buatlah yang terbaik. Cikgu minta hantar tidak lewat 9 malam ini. Okay? InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.